Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tacha Wang Seng Hao. Waalaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari berkursi majlis, sahabat-sahabat pimpinan, calonnya mana? Ingat calon dah lari masuk Perikatan Nasional. Saudara Firdaus, saya tak nampak calon. Dia adalah dengan pengundi semua. Uncle, auntie, saudara-saudari yang saya kasih sekalian. Dia sudah mula hujan rintik-rintik. Ini satu ujian untuk kita menang. Jadi kalau ribut sila jangan lari. Duduk kasih dia. Dia ada kemah semua. Kalau yang kat tengah ni, kalau hujan boleh. Kat situ ada juga dining tempat. Ya, kemah aku. Okey. Saya sangat gembira kembali ke gurun. Kalau saudara-saudari ingat, kerusi gurun ini tidak pernah dimenangi oleh Pakatan Harapan daripada awal lagi. Kali pertama kita menang di kerusi gurun ialah tahun 2018. Dulu walau macam mana orang kata angin perubahan pun susah untuk menang gurun. Tapi kita berjaya buktikan dalam pilihan raya yang lepas, orang Melayu, orang Cina, orang India, bila kita bersatu hati, kerusi yang tidak pernah jatuh ke tangan Pakatan Harapan ini pun telah pun kita menang dalam 2018 dahulu. Sebab itu saya gembira ini kepada yang menonton di luar. Mungkin ramai yang tak pernah sampai kat gurun. Saya nak beritahu uncle auntie yang datang malam ini kan. Orang datang ceramah dalam 500,000 orang lebih satu malam. Tapi yang menonton dekat luar dekat 15,000 orang satu malam. Dia boleh jadi 20,000 orang satu malam. Sebab itu kalau saya bercakap, saya selalu tengok dekat skrin. Sebab saya bukan saja bercakap dengan semua orang di sini, saya bercakap dengan semua pengundi kita yang ada di luar tiap-tiap malam. Jadi untuk mereka yang tak pernah sampai ke gurun di Kedah, kalau lalu kat belakang tadi, selalunya ceramah politik, selalunya yang duduk atas motor kat belakang tu selalunya Melayu. Di gurun, sebab itu saya suka hati, saya jalan daripada belakang tadi, banyak kawan-kawan yang muda-muda yang duduk kat atas motor belakang itu ialah kawan-kawan kita. Termasuklah yang Melayu pun ada, orang Cina pun ada atas motor kat belakang tu. Sebabnya ialah macam inilah kita Malaysia. Bukan semua Cina itu kaya. Bukan semua Melayu itu miskin. Ada Cina yang hidup dia, India yang hidup dia. India lagi lah, memang banyak miskin lah kan. Lagi susah lah daripada Cina dengan Melayu kan. Tapi kalau ada orang, ini yang sebab kenapa saya daripada dulu saya tidak pernah bersetuju dengan parti politik yang main perkauman. Saya datang daripada Terengganu. Saya nak Terengganu, uncle. Saya bukan orang KL tau. Saya orang Terengganu. Saya pergi sekolah yang semua orang Melayu. Dekat sekolah rendah pun semua orang Melayu. Habis darjah 6, masuk tingkatan 1, semua orang Melayu. Nama dia pun Kolej Melayu. Semua budak Melayu. Junior saya, Firdaus, calon kita di gurun, adalah junior saya di Kolej Melayu di MCKK. Cuma dia lagi muda lah, dia 7 tahun junior daripada saya. Saya melalui proses yang semua Melayu ni. Sepatutnya saya jadi orang PAS lah. Saya jadi orang bersatu lah. Masih lawan orang Cina ini. Orang Cina banyak ambil orang Melayu punya. Orang India semua tak boleh pakai. Ada satu sebab kalau orang Melayu selalu tanya saya, you kenapa? Kenapa you tak masuk parti Melayu? Daripada hari pertama saya masuk parti PKR, salah satu sebab utamanya ialah kerana ia parti berbilang bangsa. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Sebelum itu tidak ada parti macam PKR ini di seluruh Malaysia. Sebab itu saya masuk PKR.
Jadi orang Melayu selalu tanya saya, kenapalah you masuk parti PKR? Ni dulu-dulu tahun 98-99. Dia tanya sama saya, kenapa you kalau masuk parti yang Melayu, you mesti naik cepat punya. You masuk parti PKR ni ada Cina, sebab orang Melayu tak suka parti berbilang bangsa ni. Ini tahun 99-2000. Ada satu sebab kenapa saya akan terus bersama-sama dengan parti berbilang bangsa macam PKR. Saya memang tak akan buatlah macam Azmin Ali lompat-lompat tu. Sebabnya ialah, saya orang Melayu, saya orang Islam. Saya semayang tiap hari tau. Kalau kita orang Melayu, orang Islam, kita membesar dengan membenci orang. Saya tak kenal kalau saya ni jenis perkauman kan, dalam hati saya ni perkauman. Saya katakanlah saya lalu datang gurun. Saya tak kenal pun siapa Purbalen. Tapi sebab dia India, saya tak suka kat dia. Saya tak kenal pun uncle yang daripada gurun ini. Saya tak kenal pun, tak pernah jumpa, tak pernah bercakap pun. Tapi sebab you Cina, saya tak suka dengan dia. Islam tak ajar kita macam itu. Kerana membenci orang ini, kita tak kenal dia pun, Melayu ke apa semua. Sebab hanya kerana dia berbeza. Sedangkan untuk kita jadi orang yang bahagia, yang gembira, hati kita kena baik. Untuk kita jadi manusia yang boleh tolong orang lain, kita berguna kepada orang lain di sekeliling kita, hati kita kena baik. Kita mesti sayang kepada orang. Kita mesti tengok orang kesian. Tengok orang susah kesian. Tak kisahlah dia Cina ke, dia India ke, dia Melayu. Hati kita itu kena lembut. Dan sebab itu, kalau kita duduk dalam parti yang macam Perikatan Nasional sekarang, yang membenci orang lain, yang Melayu, yang diajar daripada kecil, tolak orang Cina, tolak orang India, saudara-saudari, mereka tidak akan bahagia sampai ke mati. Sebab dalam hati ini, tiap-tiap hari kita sakit hati. Lalu depan kedai ada orang India, sakit hati. Lalu depan kedai Cina, tengok ada orang Cina, sakit hati. Sakit hati lama-lama matilah. Sebab itu saya daripada awal lagi cakap, kita yang Melayu ini, walaupun saya datang daripada negeri Terengganu, jiwa saya dan juga amalan saya, pemikiran saya sangat berbeza dengan seorang lagi ahli politik yang datang daripada Terengganu, iaitu Hadi Awang. Kalau ada orang yang dengar di luar, yang you nak mati sebab sakit hati, you bolehlah jadi perkauman. Tiap-tiap hari sakit hati, sakit hati, sakit hati. Lama-lama, bisnes pun tak ke mana, hidup pun tak gembira, kita akan mati. Sebab itu saudara-saudari, pilihan raya ni penting kan. Dan saya ceramah uncle tiap-tiap malam. Semalam saya di Kelantan, hari ni di Kedah, esok di Pulau Pinang. Jadi dalam semua ceramah saya tiap-tiap malam, saya akan bermula dengan membuat laporan berita-berita kempen daripada parti lawan kita, daripada PAS dan juga Bersatu. Baik, yang pertama apa dia? Saya tengok semalam ceramah Tuan Ibrahim Tuan Man, timbalan Presiden PAS. Dia marah dekat Anwar Ibrahim. Dia kata Anwar Ibrahim tiap-tiap hari cakap mau lawan rasuah. Tiap-tiap hari bagi ingatan kepada orang, kita mesti perbaiki tata kelola kita. Kita mesti berlaku jujur. Anwar kata siapa-siapa yang tidak jujur dan makan rasuah akan dikenakan tindakan. Jadi Tuan Ibrahim katalah, you kan dah jadi Perdana Menteri, you tangkaplah. Kalau Sanusi betul-betul terlibat di dalam pencurian logam nadir bumi dekat Bukit Enggang, dia kata you tangkaplah. Kenapa you tak tangkap? Baik saya nak beritahu, kerajaan yang baik ialah kerajaan yang tak campur tangan dalam pentadbiran undang-undang. Siapa yang ada kuasa untuk menyiasat? Pihak berkuasa. Pihak berkuasa mana? Polis. Kalau kat Malaysia ni polis, SPRM, Bank Negara, Security Commission. Ada 4
badan yang diberi kuasa untuk menyiasat. Sudah ada laporan mengenai dakwaan kecurian logam nadi bumi. Sudah disiasat dan keputusan nak dakwa ke tak nak dakwa itu keputusan badan yang diberi tanggungjawab, iaitu Peguam Negara. Yang kita tak nak ialah kalau Perdana Menteri pada hari itu, dia boleh arahkan saja polis ke SPRM ke Peguam Negara untuk tangkap dan dakwa. Itu tak boleh lah. Tapi sebagai orang politik, kita sudah tentu boleh ingatkan rakyat tiap-tiap hari, ingatkan diri kita sendiri, ingatkan juga lawan-lawan politik kita di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan, bawah pimpinan Saudara Anwar Ibrahim. Kalau ada orang berani makan rasuah, maka Perdana Menteri dan kerajaan tidak akan campur tangan. Kalau kamu kena dakwa, kena humban ke penjara, hatta itu pimpinan kanan PKR sekalipun, kenalah kamu. Itu makna Perdana Menteri. Bukannya makna Perdana Menteri suruh tangkap, suruh. Sebab kalau kita ikut logik Tuan Ibrahim dan Tuan Ibrahim Tuan Man. Kalau ikut logik timbalan Presiden PAS, mana-mana yang jadi kerajaan boleh tangkap dakwa. Itu bukan kerja kerajaan, itu bukan kerja menteri. Kerja kerajaan dan menteri ialah buat dasar, buat program, cari jalan untuk kasih problem selesai. Kerja badan-badan yang menyiasat ialah siasat. Ada laporan siasat. Kalau ada bukti yang cukup, dakwa. Siapa yang kena dakwa, you pergi ke mahkamah, you bela diri lah. Macam saya dulu kena dakwa 14 kali dalam mahkamah. 14 kali tau. Saya dulu kena keluar masuk mahkamah. Sanusi sekarang, polis baru telefon, uncle, itu pun sudah takut. Saya dulu masuk lokap, keluar kena gari, jalan tak ada selipar semua, puluh-puluh kali. Sampai sekarang saya masih lagi dekat sini sehari-hari, tak takut punya. Sebab kalau kita tak salah, kalau kita kena dakwa pun, kita masuk mahkamah, kita mesti menang punya. Jadi kita beralih pula kepada cerita nombor 2. Cerita nombor 2 ialah cerita Sanusi lah. Cerita Sanusi. Kita sebenarnya masuk pilihan raya ini, saya kena akui, lawan kita Perikatan Nasional ada kelebihan besar sebab mereka ada Sanusi. Uncle gelak uncle. Kita memang berlawan. Sanusi ini adalah senjata besar kepada Perikatan Nasional. Sebab apa? Sebab Sanusi ini badut. Kita tak ada badut, saudara-saudari. Kita tak ada badut sekarang ni. Dalam keadaan yang Perikatan Nasional dan PAS rasa mau masuk pilihan raya, siapa yang paling boleh buat lawak paling bodoh boleh menang undi. Sebab itu Sanusi berkempen, tiap-tiap hari dia buat lawak bodoh. Mula-mula dia buka baju, tunjuk perut besar dia. Saya perut besar jugalah, tapi saya tak adalah mau buka baju tunjukkan orang. Lepas tu bila ramai orang dia penyokong PAS ni, kalau pimpinan dia buka tunjuk perut besar pun dia suka. Dia kata bagus, hebat. Jadi penyokong dia tepuk. Daripada dia buka baju, tiba-tiba dia rasa aku handsome lah. Lepas itu dia mula sebut, tengok saya handsome, gigi Rafizi buruk. Kempen tiba-tiba jadi pasal dia handsome, orang lain buruk. Dia pergi kat Selangor, dia rasa dia lagi handsome. Dia cakap Menteri Besar Selangor pendek. Apa kena mengenanya? Pendek tak pendek? Tak ada kena mengena. Lepas itu, dia rasa dia makin hebat. Sebab dia ramai budak-budak yang bawah ni yang suka tepuk. Sanusi buat apa pun dia tepuk. Saya tengok dekat TikTok. Budak-budak Sanusi ni di Kedah, dia cakap, Sanusi dan orang Kedah ini, uncle, orang kawan-kawan dekat Gurun ini semua bernasib baik dan bertuah lah. Sebab
saudara-saudari, uncle, auntie semua, ada seorang menteri besar yang serba boleh. Oh, saya ingat, oh bagus, serba boleh ni maksud apa ni? Manalah tahu dia pandai bisnes ke, dia cerdik, ada 3-4 PhD ke. Dia pun tunjuk video. Tengok Sanusi serba boleh. Mula-mula dia boleh buka, tunjuk perut dia main bola. Lepas tu dia boleh main sepak takraw. Saudara-saudari, uncle, untuk mentadbir negeri bukan sama macam main bola. Kalau you pandai main bola, you pergi main bola lah. Tak payah nak jadi adun. Sebab itu kepada saudara Badrul yang jadi calon dekat sini, saya kesian dekat dia. Sebab dia sama mengambil contohnya, uncle jual, apa contohnya, uncle bisnes, contoh apa dia? Uncle jual lah, bisnes jual kuih tiaw goreng. Tiba-tiba ada orang datang nak kasih kuih tiaw goreng, kononnya lagi laku. Dia ambil orang itu kaki pukul. Dia memanglah, dia boleh pukul orang, boleh paksa orang beli. Tapi kalau suruh dia buat kuih tiaw goreng, orang tak boleh makan kuih tiaw goreng itu. Dia samalah. Kita ada pertandingan untuk pilih wakil rakyat. Wakil rakyat ini perlu kemahiran yang berbeza-beza. Kena pandai bercakap. Bukan baca teks macam itu. Kena ada manifesto dan kena boleh bincang sebenarnya. Tengok semua kawasan, apa nak kena buat. Dekat sana nak baiki apa. Untuk bantu orang dekat sana, apa rancangan dia. Bukannya datang tawar diri untuk jadi calon, tapi bila orang tanya, you nak buat apa untuk rakyat gurun, dia kata, itu surprise lah. Surprise. Saya nak tanya uncle, orang Cina. You ada anak seorang saja, anak perempuan. Ada seorang datang cakap, saya mau kahwin sama you punya anak. You mesti tanya dia, you kerja dekat mana? You belajar dulu buat apa? You bisnes apa? Bayangkan kalau you anak seorang perempuan, ada orang datang mau kahwin sama you punya anak. Kita tanya dia kerja apa, dia jawab, kahwin dululah, tengok dulu macam mana. Iaitu calon yang nak lawan dekat gurun ni tau. Wartawan tanya sama dia, you nak jadi wakil rakyat dekat sini, you nak buat apa? Dia cakap surprise. Sebab itu saya tengok dalam tempoh 2 minggu kita berkempen ni, tiap-tiap malam, sebenarnya memang betul sokongan di kalangan pengundi Melayu di ke-6 buah negeri, termasuklah di Kelantan, termasuklah di Kedah, sudah mula beralih kepada kerajaan perpaduan, saudara-saudari. Yang itu saya boleh cakap dengan yakin. Yang kita perlukan ialah dalam tempoh seminggu daripada sekarang, kita kena pastikan bahawa peralihan undi daripada pengundi Melayu kepada kerajaan perpaduan itu besar, supaya kita boleh menang. Tak cukup 3, 4, 5 kursi, kita menang sehingga kita boleh membentuk kerajaan di negeri Kedah. Dan kerusi gurun adalah kerusi yang wajib kita menang kalau kita nak membentuk kerajaan. Saya tak habis lagi cerita pasal Sanusi tau. Sanusi sekarang demam kot, demam. Tadi bising. Saya pun tengok, saya bimbang juga. Sebab ada berita semua orang-orang PAS, Perikatan Nasional kata Sanusi telah ditahan sekali lagi oleh polis. Saya kata, Allah, takkan kena tahan sekali lagi kot. Nanti orang akan gunakan seolah-olah kerajaan perpaduan ini guna polis untuk tekan dia. Kemudian saya tengok tadi, macam dia tak kena tahan, tapi dia tidak dapat hadir untuk beberapa majlis kempen Perikatan Nasional. Tak ada sebab diberikan. Dia hanya tak dapat hadir. Saya rasa dia demam. Dia demam sebab masalah dia ni makin bertimpa-timpa ni. Sebab itu malam ini kita main game teka-teki. Saya tanya, kita semua jawab. Sebab setakat ini, dalam tempoh 1-2 minggu berkempen ini, kita semua pengundi kami di sebelah kerajaan perpaduan ini, kita semua kena berteka-teki apa jawapan Sanusi seterusnya untuk hari esok. Ini semua pasal REE ni, pasal Nadir Bumi. Uncle tahu tak, negeri Kedah ni negeri kaya. Kaya, sangat kaya.
Rakyat saja miskin, negeri kaya. Dia kaya sekarang sebab negeri Kedah ada deposit nadir bumi, REE, antara yang paling besar dekat negara ini. REE ni saya tahu, kita tak pernah tengok nadir bumi ni. Kita tengok emas, kita tengok perak, kita tengok tembaga tak. Nadir bumi ni kita tak pernah tengok lagi dengan mata kita. Nadir bumi ini ialah logam yang sangat berharga yang digunakan di dalam peralatan-peralatan elektrik moden, terutamanya bateri. Jadi kalau bateri, telefon kita pun pakai bateri, kereta pun sekarang pakai bateri, dan 10-15 tahun daripada sekarang, bila kita pasang solar di banyak tempat, bukan saja kereta, telefon pakai bateri, kita akan mula lihat bateri-bateri besar di seluruh negara yang digunakan untuk menyimpan tenaga solar yang kita jana daripada solar. Siang ada matahari, simpan dalam bateri. Malam bila tak ada matahari, kita ambil daripada bateri itu untuk pasang lampu semua. Jadi, sesiapa sahaja, negara mana yang ada nadir bumi yang besar, maka dia akan jadi kaya. Kerana seluruh dunia lepas ini bergantung kepada elektrik daripada bateri. Dan ada beberapa tempat saja dalam dunia ini yang ada logam ini. Ada logam nadir bumi. China paling banyak. Tempat nombor 2 di Australia. Dan sekarang ini tempat baru yang dikenal pasti banyak nadir bumi ialah di mana? Di Kedah. Kaya. Itu yang Sanusi kata, Kedah ini ada 43 trilion. 43 trilion. Uncle tahu berapa saiz dan kekayaan ekonomi negara kita sekarang? 1.7 trilion. Maknanya, kalau Kedah ni ada 43 trilion nadir bumi, maksudnya Kedah ni 40 kali ganda lebih kaya daripada seluruh Malaysia. Sebab itu Sanusi yakin lepas ini semua dia nak ambil alih. Penang pun dia nak masuk Kedah, Kuala Lumpur pun dia nak masuk Kedah, sebab dia yakin Kedah kaya. Memang Kedah kaya, tapi kaya kalau diuruskan dengan baik. Sebab itu Sanusi sekarang ni saya ingat dia demam. Sebab masalah yang didakwa berlaku pencurian logam nadir bumi itu daripada satu hari ke satu hari, Saifuddin Nasution telah tunjuk bukti baru tiap-tiap hari. Itu yang menyebabkan semua kita kena berteka-teki. Bila Sanusi kantoi, dia nak pusing kok mana? Kona kok mana lagi ni? Saya bagi contoh tak? Mula-mula bila Saifuddin tanya, Sanusi, kamu kena jawab, betulkah ada pencurian logam nadir bumi di Bukit Enggang dekat Sek? Oh, tak ada. Lepas tu dia maki hamun, Saifuddin tak gunalah, itulah, inilah, itulah kan. Lepas tu Saifuddin kan tunjukkan satu surat. Surat itu ialah surat yang dia sendiri tanda tangan, minta Kementerian Dalam Negeri, masa itu menterinya Hamzah Zainuddin, bagi lesen visa untuk bawa masuk pekerja-pekerja daripada China. Ini bukan Cina gurun, bukan Cina kulim. Kalau dia bagi kat Cina gurun kulim pun saya tak ada lah marah sangat. Dia bagi ke Cina kat Tanah Besar tu. Bawa masuk untuk bagi projek nadir bumi. Lepas tu bila bagi surat tu dia tak mengaku lagi. Ni tak ada kena-mengena. Saya tak tahu. Kemudian pegawai dia pula kena tangkap dengan SPRM. Kena tangkap sebab memang syarikat milik kerajaan negeri terbabit dengan syarikat Cina itu yang sekarang ini sedang disiasat kerana pencurian nadir bumi. Dia kata tak, ini semua fitnah ni, semua fitnah. Dia kata saya tak kenal pun ini orang Cina ni. Nama dia apa? Seorang pun Solofai. Solofai. Uncle So lah, Uncle So. So Uncle So ni sekarang, pihak polis sekarang semua tengah cari mana Uncle So ni. Sebab dia ialah orang yang sedang disiasat
sebagai tuan punya syarikat yang dituduh membawa keluar nadir bumi secara illegal, secara haram. Sanusi kata apa? Saya tak kenal lah ini Uncle So, tak pernah dengar, tak tahu. Hari seterusnya, Saifuddin tunjuk gambar. Ini gambar you dengan Uncle So ni. Ini Sanusi, ini Uncle So. Ni macam mana? You kata you tak kenal sama dia. Sanusi jawab, itu gambar saja. Saya ambil gambar tapi saya tak kenal dia. Lepas itu, Saifuddin tunjuk lagi dokumen gambar-gambar Sanusi sendiri pergi melawat tapak. Ada 6 gambar Sanusi sendiri pergi melawat tapak. Lubang-lubang korek itu semua dia dah tengok, saudara-saudari. Sekarang Sanusi kata, yalah, Uncle Sos itu sudah datang jumpa saya. Dia ini bawa kitab pasal logam nadir bumi. Daripada tengok dalam masa seminggu, daripada dia tak tahu apa-apa pasal REE, kepada dia tak kenal Uncle So, kepada dia ambil gambar saja tapi tak kenal. Sekarang dia dah kenal dan dia boleh beritahu orang Uncle So ini ialah pakar dalam logam nadir bumi. Sebab itu saya rasa dia sekarang demam. Sebab dia tak tahu seminggu lagi kempen ini apa lagi yang nak dikeluarkan. Sebab saya yakin kalaupun dia tak tahu sebenarnya berlaku perlombongan haram nadir bumi dekat Bukit Enggang dekat Sek, dia sebenarnya tahu bahawa Uncle So itu datang kat Malaysia untuk REE. Dia sebenarnya perlu bertanggungjawab kerana syarikat-syarikat yang terbabit itu termasuklah yang berkait dengan kerajaan negeri juga. Jadi tak apa, bagi kat dia. Saya nak jawab satu lagi perkembangan terkini. Perkembangan terkini kempen PAS dan Perikatan Nasional. Sekarang ini dia cukup marah kepada Anwar Ibrahim sebab Anwar Ibrahim umumkan ada pelaburan baru daripada syarikat Jerman bernilai 25 bilion dekat Kulim. Orang PAS marahlah sebab dia kata, ini semua kerja Sanusi. Kenapa Anwar mau claim cakap dia punya kerja? Saya beritahu itu bukan kerja Sanusi. Itu kerja Anwar Ibrahim dan Kerajaan Persekutuan. Seluruh projek Kulim High Tech Park itu ialah projek Kerajaan Persekutuan. Malah kalau Uncle tengok billboard besar-besar dekat-dekat Kedah ni, dekat Gurun pun mesti ada ni, Sanusi tunjuk gigi dia cakap pencapaian projek-projek besar. Kalau tengok setiap satu projek tu, semua projek Kerajaan Persekutuan, bukan projek negeri Kedah pun. Tapi dia mengaku dia punya. Betul dia beritahu kat budak-budak, selain perut saya besar, selain saya boleh main bola, saya juga boleh bawa pelabur-pelabur asing masuk kat Malaysia, kat Kedah. Sebab itu kena bagi saya jadi menteri besar sekali lagi. Sebab itu saya nak jawab malam ini. Orang PAS marah dekat Anwar, marah dekat saya sebab dia kata itu kerja Sanusi. Itu kejayaan Sanusi. Sebab Sanusi lah pelabur-pelabur ini masuk. Ada yang beritahu, katalah Rafizi tak tahu bahawa kilang Infineon itu memang sudah ada dekat Kedah daripada dulu pun lagi. Saya nak cakap pasal ekonomi sikit, Uncle. Ini orang yang bisnes mungkin tahu, mungkin faham. Memang betul Infineon tu syarikat chip semiconductor daripada Jerman. Memang dia dah buka dekat Malaysia ni lama dah. Dia dah 20 tahun lebih kat Malaysia. Kilang dia yang pertama di Melaka. Kemudian bila dia buka kilang baru, Kerajaan Persekutuan masa itu telah membangunkan Kulim High Tech Park. Jadi dia pun buka kilang kedua dia dekat Kulim High Tech Park. Di kalangan yang mendengar ni dan juga yang menonton dekat luar, mungkin ada di antara kita yang pernah kerja dengan syarikat antarabangsa. Kita kerja dengan multinational companies, MNCs. Bila keputusan untuk buat pelaburan baru berpuluh bilion, keputusan itu sebenarnya siapa yang buat keputusan itu? Orang dekat Malaysia ke ataupun orang dekat ibu pejabat? Yang buat keputusan ialah orang-orang yang di ibu pejabat di Jerman sana. Jadi cara dia begini. Infineon ini ada operasi dia dekat Malaysia, ada operasi dekat Singapura, ada operasi di negara-negara lain. Dia syarikat antarabangsa.
Jadi bila tahun ini dia kata saya ada 25 bilion tambahan, 5 bilion euro untuk buka kilang baru, maka semua operasi dia di seluruh dunia ini akan cuba meyakinkan ibu pejabat dia untuk buka dekat negeri dia. Mereka pun bersaing. Saya pernah terlibat contohnya dalam satu usaha yang satu syarikat gergasi Malaysia ini masa saya bukan dalam politik. Masa ni saya ada company sendiri, saya ada membantu, ada benda yang saya boleh bantu, yang syarikat itu nak yakinkan ibu pejabat dia di China supaya buka satu pelaburan baru, bukan di China, buka di Malaysia. Jadi mereka pun kena yakinkan ibu pejabat dia juga. Samalah macam pelaburan baru Infineon 25 bilion ini. Memang dia pun nak yakinkan juga ibu pejabat dia dekat Jerman mesti buka dekat Malaysia, jangan buka dekat India, jangan buka dekat Singapura. Baik Bayangkan kalau uncle jadi CEO Infineon, bayang je lah, bayang kalau uncle jadi CEO Infineon dekat Jerman. Kenapa uncle nak pilih satu negara A bukan negara B? Kenapa mesti pergi negara B bukan negara A? Apa sebenarnya ciri-ciri yang dipilih untuk menentukan dekat mana nak melabur 25 bilion? Uncle rasa apa dia? Ada orang tahu siapa yang bercita-cita nak jadi CEO kat sini? Ada. Orang gurun tak mau jadi CEO ke? Ada orang kata insentif, berapa banyak kerajaan bagi wang? Tak betul. Ada orang juga kata berapa banyak potongan cukai yang kerajaan bagi? Pun tak betul. Satu ciri utama sekarang pelabur-pelabur antarabangsa, terutamanya syarikat semikonduktor macam Infineon yang menggunakan tenaga elektrik yang banyak, sebab dia buat wafer semikonduktor semua ni, dia pakai elektrik yang banyak. Satu ciri yang utama ialah dia melihat sama ada negara itu mempunyai kapasiti penjanaan dan pembekalan elektrik solar yang tinggi ke tidak. Sebab negara-negara ini, syarikat-syarikat ini, pelabur mereka, pemilik mereka, pemegang saham, semua di negara barat Eropah. Mereka meletakkan syarat yang tinggi bahawa mana-mana operasi syarikat mereka mestilah patuh kepada peraturan menyelamatkan iklim, sebab sekarang ini dunia tengah panas. Jadi mereka tak nak syarikat mereka itu turut bertanggungjawab kepada pemanasan suhu global. Sebab itu kita duk dengar kalau baca ni orang kulim, orang gurun kaya-kaya, kalau tengok annual report daripada syarikat besar-besar, semua akan melaporkan tentang ESG, tentang climate change, tentang green compliance. Maksudnya begini, pelabur-pelabur uncle, dia nak cari syarikat yang mempunyai bekalan elektrik yang boleh baru, renewable energy ataupun solar yang tinggi. Kalau dia melabur dalam syarikat yang tak banyak solar, dia tak banyak guna elektrik solar, saham syarikat tu jatuh, orang tak nak beli. Orang hanya nak beli syarikat-syarikat yang dia banyak guna tenaga solar. Macam mana ini berkaitan dengan Infineon? Sebab itu, 2 minggu lepas, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim lancarkan ekonomi madani, macam mana kita nak plan ekonomi kita, kalau uncle, auntie, saudara-saudari ingat, petang itu saya lancarkan pelan peralihan tenaga negara. Sebab kalau Perikatan Nasional tanya kita berkali-kali, macam mana nak tarik pelaburan asing, cara dia ialah kita kena meningkatkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baru, solar di negara kita. Lagi banyak solar, lagi banyak syarikat pelabur besar-besar nak masuk ke Malaysia, kerana mereka memang sedang mencari negara-negara yang boleh membekalkan tenaga solar. Kerana itu kehendak pemegang-pemegang saham mereka. Yang itulah sebenarnya yang melibatkan Infineon. Sebab itu, bila kita rancang ekonomi,
kita macam doktor. Ada doktor tak kat sini? Doktor, ada orang datang sakit tak? Mula-mula kita tanya, you sakit apa? Kemudian kita cek sama dia. Lepas kita cek, kita dah dapat test semua, barulah kita bagi dia ubat. Ekonomi macam itu juga. Bila kita ambil alih 7 bulan dulu, kita habiskan 2-3 bulan pertama untuk kita semak sebenarnya apa yang sakitnya dengan ekonomi Malaysia. Ada benda yang kita dah tahu, korupsi, rasuah, macam-macam tu kita dah tahu. Yang itu kita boleh ubah dengan mudah. Tapi kalaupun kita tidak ada rasuah, kalaupun negara kita ni politik stabil, kita masih lagi ada beberapa cabaran yang besar. Dan cabaran yang paling besar ialah menyediakan sistem dan industri tenaga elektrik yang patuh kepada keperluan hijau. Kerana hanya apabila kita ada ini, kita akan berjaya meyakinkan kilang-kilang syarikat-syarikat besar ini untuk mengalihkan kilang dia yang sekarang ini tak pakai tenaga solar kepada negara Malaysia. Kerana bila itu berlaku, kilang-kilang itu akan mendapat sambutan yang lebih baik di kalangan pembeli-pembeli saham mereka. Sebab itu ada orang duk tanya saya, bila saya cerita pasal solar, saya cerita pasal selepas ini, kita akan benarkan orang ramai menyewakan bumbung mereka kepada syarikat-syarikat untuk menjana solar. Ada orang beritahu saya, kamu ni menteri apa? Kamu menteri ekonomi ke menteri alam sekitar? Itu sebab orang yang tanya tu walaun tu bodoh. Dia tak tahu sebenarnya perkara penting untuk ekonomi negara kita ialah memastikan ada daya tarikan baru yang sebagai magnet boleh tarik pelaburan-pelaburan ini. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, bila Infineon mengumumkan pelaburan baru 25 bilion, itu selaras dengan ekonomi madani, ialah kerana ia turut dipengaruhi oleh rancangan kita untuk menjadikan Malaysia sebagai bateri solar paling besar di rantau ini, saudara-saudari. Kalau tak ada rancangan itu, dia tak datanglah. Bukan sebab Sanusi tunjuk sengih, tunjuk perut, tiba-tiba pelabur datang. Jadi sebab itu saudara-saudari, saya tahu kita pun tak nak tarik sampai pukul 12. Satu, sebab saya takut saya terlajak, nanti calon akan ada masalah dengan SPR. Kedua, kita semua nak balik. Saya pun nak kena pergi Penang esok mula pagi. Saya nak rumuskan begini. Malaysia berada pada landasan yang betul. Dia bukan boleh berlaku serta-merta. Kalau kita sakit lama, kita pergi jumpa doktor. Doktor yang baik sekalipun, lepas dia dah semak, ambil X-ray, buat MRI, ambil cek darah semua, dia tunggu keputusan daripada makmal darah. Lepas dia pasti ini sebab dia bagi ubat. Ubat itu bukannya serta-merta akan jadi, tapi dia pulih sedikit demi sedikit. Kita boleh rasa yang kita makin baik. Kalau dulu tak boleh bangun, sekarang boleh bangun. Kalau dulu makan tak boleh, dah boleh mula makan. Ekonomi dan negara pun macam itulah. Selepas 7 bulan, kita berada di landasan yang baik. Ekonomi kita makin pulih. Harga barang makin stabil. Ingat tak dulu, 2 bulan lepas, geng-geng Perikatan Nasional ni semua buat cerita, 2 bulan, bulan Ogos dia kata, bulan Ogos harga barang akan naik 20%. Sekarang bulan berapa? Dah bulan Ogos dah. Harga barang ada naik 20%. Harga ayam turun adalah. Harga minyak masak kekal. Harga barang kekal macam biasa. Lebih murah daripada zaman mereka memerintah pun. Jadi kita berada dalam keadaan yang semakin baik, landasan betul. Esok 7, bukan esok, lusa 7 hari bulan Ogos, saya sendiri akan bentangkan satu kertas dasar yang bagi saya cukup penting untuk anak-anak dan adik-adik kita. Iaitu kertas dasar mengenai macam mana kita nak menaikkan gaji pekerja-pekerja di seluruh Malaysia. Sebab kita tak boleh biarkan dah gaji macam sekarang ini. Sebelum ini kerajaan tak nak campur tangan soal gaji. Gaji itu pandai-pandai you lah.
Jadi kalau yang ada bisnes kecil macam dekat gurun, kita nak bayar gaji pekerja kita tinggi pun kita tak mampu. Kalau kita nak bayar pun kita tak mampu. Jadi kalau kerajaan bergaduh, suruh syarikat bayar gaji tinggi pun tak jadi. Jadi macam mana kita nak bagi gaji mula naik setiap tahun ini secara berkala? Kerajaan kena bagi duit lah. Tu ya. Kerajaan kena ambil sejumlah wang daripada cukai yang kita kutip daripada rakyat ini. Kita kena peruntukkan untuk kita bekerjasama dengan majikan-majikan untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja. Hari Isnin ini, tugas saya ialah meyakinkan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kerajaan perlu memperuntukkan wang setiap tahun dan bekerjasama dengan majikan-majikan untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja semua orang, saudara-saudari. Uncle tepuk, nanti Uncle tolong hantar mesej kepada Anwar Ibrahim, tolong setuju. Nanti saya cadang dia tak setuju, payah. Jadi hari Isnin ini juga, buat pertama kali dalam sejarah negara kita, kerajaan akan campur tangan untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja kita. Yang majikan pun akan dapat bantu pekerja lebih baik kerana boleh bayar gaji yang lebih tinggi, kerajaan bantu. Yang pekerja-pekerja pun akan mula dapat kenaikan gaji yang lebih munasabah daripada satu tahun ke satu tahun. Supaya 5-10 tahun daripada sekarang, gaji pekerja-pekerja kita ini naik berkadar langsung dengan sumbangan mereka kepada keuntungan ekonomi kita. Kita juga dah mula tengok pelaburan demi pelaburan, dan sebab itu pilihan raya negeri kali ini adalah cukup penting untuk kita buktikan bahawa kita tolak ke tepi politik perkauman, politik identiti yang kerjanya tak habis-habis untuk menjatuhkan kerajaan. Ini masa untuk kita bekerja. Ini masa untuk kita terima hakikat. Kalau kamu pembangkang, pembangkanglah. Bagilah peluang kepada kerajaan yang ada untuk membaiki negara. 5 tahun lagi kita lawanlah dalam pilihan raya. Kerana akhirnya yang penting ialah kebajikan rakyat, dan saya yakin seperti mana yang kita sudah mula nampak di Kelantan, kita insya-Allah akan mengekalkan Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Tak ada masalah. InsyaAllah kita akan kekal di negeri-negeri tersebut. Yang jadi persoalan sekarang ini ialah Kedah. Kita nak tengok sama ada kemenangan yang lebih kepada calon-calon kerajaan perpaduan. Kalaupun kita tak boleh membentuk kerajaan, kita nak pastikan bahawa kita ada pembangkang yang kuat supaya negeri ini tidak diwakili secara berterusan oleh seorang badut seperti Sanusi. Jadi sebab itu akhir sekali saya nak minta tolong satu saja. Sahabat-sahabat yang Cina, sahabat-sahabat yang India, kali ini kena yakinkan semua kaum keluarga kita untuk keluar mengundi. Dalam pilihan raya umum yang lepas November, salah satu sebab kenapa PAS menang besar di Kedah ialah kerana jumlah pengundi bukan Melayu yang keluar itu rendah. Buat kali pertama selepas 2008, 2013, 2018, selalunya jumlah keluar mengundi oleh pengundi Cina dan India ialah atas 80%, 81%, 82%. Baru-baru ini 68%. Ada 15% pengundi Cina dan pengundi India yang tidak keluar. Jadi kalau kita nak pastikan kemenangan kerusi macam Gurun, macam Kulim, macam Suka-Menanti, semua kursi-kursi kita kena pastikan pengundi Cina dan India keluar beramai-ramai macam dalam pilihan raya sebelum ini. Boleh ke tidak? Ya. Yang kedua, saya nak minta yang Melayu, yang tua-tua, yang abang kakak Melayu. Dulu 10-15 tahun lepas, kita selalu cakap adik-adik yang muda tolong balik kampung, yakinkan mak ayah suruh berubah. Sekarang ni terbalik, sebab yang sokong Perikatan Nasional ni budak-budak umur 18 ke 24 tahun.
Yang 25 tahun ke atas ni semua dah sokong kita. Tapi mereka ramai. Sebab dia kali pertama, dia pendaftaran automatik. Memang betul. Yang muda-muda ini lagi suka TikTok. Dia tengok Sanusi, wah comelnya Sanusi. Dia tak kisah Sanusi ni boleh buat kerja ke tidak. Dia tengok Sanusi comel bulat. Jadi saya nak minta yang Melayu pula, yang abang kakak Melayu, yang makcik-pakcik, tolong nasihatkan kepada pengundi-pengundi muda bahawa pilihan memilih kerajaan ini bukan memilih badut. Kalau pilihan raya negeri ini ialah untuk memilih ketua badut Kedah, bolehlah. Saya pun akan undi Sanusi. Tapi ini kita nak pilih menteri besar. Kita nak pilih menteri besar yang boleh mentadbir negeri seiring dengan kerajaan persekutuan supaya kita boleh tumpu bawa seberapa banyak pelaburan baru. Jadi kena juga nasihatkan pengundi-pengundi muda Melayu kita bahawa kalaupun kamu tak suka Rafizi sebab gigi dia jongkang-jongkek macam Sanusi kata, tapi paling kurang dengarlah juga demi masa depan kamu. Kerana 5-6 tahun lagi yang muda-muda ni akan kahwin, akan mula bekerja, akan mula bayar hutang. Kemudian dia mula akan faham kenapa kita perlukan menteri besar yang lebih cerdik daripada yang ada, yang ditawarkan oleh PAS sekarang. Boleh? Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih. Sese, Nandri, Wanakam. Terima kasih sebab walaupun rintik-rintik tapi tak lari. InsyaAllah saya berharap kerusi gurun kita kekalkan dengan kerajaan perpaduan. Boleh? Okey ya, last kali kat Kedah ni saya diberitahu semua ceramah kena habiskan dengan slogan baru, iaitu kalih kasih kalih bagi sama. Payahnya lah. Jadi saya kata kalih bagi, yang lain semua jawab sama. Boleh tak? Okey ya, saya tak biasa buat ni. Tapi tak apa, kita sama-sama buat. Kalih bagi, kuatlah sikit lagi. Kalih bagi, kalih bagi. InsyaAllah dalam pilihan raya ini Firdaus Johari akan skor gol mengalahkan Badrul pemain bola sepak. Terima kasih. Sese, Nandri, Wanakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.